Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai9000. Hai guys, so untuk episod kali ni kita akan jawab satu soalan daripada Linora. Salam bang, boleh tak abang suggest kamera DSLR yang sesuai buat video marketing? Saya peminat jenis DSLR ni. Alright, so kita akan jawab dalam video kali ni. Okay, untuk Linora, saya rasa DSLR bukanlah pilihan yang terbaik kalau kita nak buat video, tambah-tambah video marketing ni. Okay, yang pertama sekali sebab DSLR ni berat tau. Dan apabila kita nak buat video, kita bukan sahaja akan shoot dengan DSLR saja. Biasanya kita akan tambah aksesori-aksesori lain seperti mic, mungkin lighting boleh masukkan kat situ. Kemudian mungkin kita akan pasang cache ataupun video rig dekat kamera kita tu. Dan kalau advance lagi, mungkin akan pasang focus puller. Dan yang terakhir tak terkecuali gimbal. Gimbal ni pula, kalau semakin besar kamera, semakin besar lah gimbal tu kita nak kena beli. Sebab untuk nak support berat kamera kita tu. So biasanya orang yang main video dengan DSLR ni, tangan dia memang dia orang main gym. So sebab nak angkat tu lama, at least paling kurang pun setengah jam wajib lah. So nak pegang setengah jam gimbal dengan kamera dengan aksesori semua memang sangat-sangat berat. Dan saya rasa memang perlukan training yang banyak lah untuk tangan tu. So ada option lain pada zaman sekarang ni, iaitu mirrorless camera yang mana lebih kecil. Dan apabila kita nak gunakan gimbal, gimbal dia lebih kecil dan lebih murah berbanding dengan DSLR punya gimbal lah. Tapi in the end, kita boleh dapat result yang sama macam mana DSLR juga. Ok, saya adalah beberapa cadangan untuk kamera mirrorless jika anda berminat untuk buat video marketing. Sebab video marketing ni, kalau kamera-kamera lama agak tak sesuai. Sebab dia punya frame rate dia biasanya cap takat 30 frame per second je. So kalau kita nak buat video-video yang macam slow motion semua dah tak boleh dah. Dia agak limited lah kat situ. Tapi kalau kamera-kamera yang baru, yang latest sikit ni, dia ada option untuk kita buat sampai 120 frame per second, ada sampai 100 frame per second, ada yang sampai 60 pun boleh tahan lagi lah. Taklah limit sangat kita punya creativity. Ok, jom kita tengok side by side comparison beberapa jenis kamera yang saya akan suggest lah kalau nak buat video marketing. Alright guys, so ini adalah side by side comparison kamera jenis mirrorless lah yang saya akan suggestkan kepada anda. Kalau kita beli kamera yang agak lama, dia dah agak limited sikit untuk kita buat video. Satu, daripada segi stabilization dia tak berapa cantik. Sebab teknologi waktu tu stabilizer dia masih lagi tak sempoi lah kan. Kemudian dari segi low light performance pun mungkin tak berapa cantik untuk kamera-kamera lama. Dan lagi satu, frame rate untuk kita shoot video ni agak penting jugalah. Kalau kamera-kamera yang lama biasanya dia cap setakat 30 frame per second, yang mana dia akan limitkan kreativiti kita, yang mana kita tak boleh nak buat slow motion dengan video tu dan sebagainya. Dan lagi satu benda yang paling penting yang kita nak kena tengok lah apabila kita nak beli kamera untuk kita buat video ni adalah kena ada port untuk cucuk headphone. Ni untuk kita monitor terus secara live suara yang masuk ke dalam kamera kita tu. Kita nak tengok lah ada noise, ada bunyi bising apa semua ke. Sebab kita tak nak nanti apabila kita dah habis shoot, tiba-tiba audio dekat dalam video tu tak boleh pakai. Mungkin ni untuk yang beginner lah kan, kita tak pakai external recorder dan sebagainya, kita nak shoot terus masuk ke dalam kamera kita. So agak penting jugalah adanya port untuk cucuk headphone ni. Port untuk cucuk mic biasanya kebanyakan kamera ada, so tak ada masalah. Ok, jom kita tengok beberapa jenis kamera kat sini. So kamera kat sini daripada kiri sampai ke kanan memang dah disusun mengikut price. So price yang paling rendah adalah di kiri. So kalau kita tengok ada price kat sini, dan price ni memang saya follow di peer review lah. Mungkin price ni dah tak berapa relevan sekarang ni, mungkin harga dia mungkin dah lebih murah dan sebagainya. So anda kena tengok harga dekat market lah macam mana. So anda kena survey tengok. Ok, sebelah kiri kita ada Z50, kemudian Sony A6400, EOS RP, Z5, A6500, Z6, A7 III, EOS R6, A7 IV, A7S2, Z7, A7S3 dan juga EOS R5. Ok, apa yang saya akan cadangkan untuk kita tengok dekat kamera-kamera yang kita nak beli ni? Yang pertama sekali harga lah. Of course lah kita akan tengok bajet kita sendiri. Kalau kita tak ada bajet yang banyak, macam mana kita nak beli kamera yang mahal-mahal kan? So kita kena tengok poket kita sendirilah. Dan kalau nak buat video ni, saya tak suggest lah untuk ambil kamera yang murah-murah. Sebab kamera-kamera lama ni macam yang saya beritahu tadi, dah lag banyak dah benda yang mana mungkin akan menyusahkan kita bila kita nak buat video nanti.
Kemudian yang kedua yang kita akan tengok adalah dari segi ISO performance lah. So ini penting juga untuk kita shoot pada kawasan-kawasan yang kurang cahaya. Kemudian yang ketiga yang kita nak tengok untuk kamera kita adalah stabilizer lah, in body built-in stabilizer tu. So built-in stabilizer ni agak penting juga sebab dia boleh membantu banyak tau. Kadang-kadang apabila kita nak buat video, kita tak nak guna gimbal kan untuk kita buat fast move dan sebagainya, okey. Kita nak follow subjek, mungkin subjek macam produk-produk kecil kan, okey, kita nak follow dia punya pergerakan tu, kita cuma pegang menggunakan tangan. So in body stabilization ni memang sangat-sangat bantulah ketika ni. Kalau tak ada memang agak susah, agak bergegar video kita. Masuk ke dalam app editing, kita nak buang, kita nak masukkan artificial stabilization ni agak susah sikit lah. Kecuali kalau kita boleh shoot 4K. 4K barulah kita boleh buang dengan sedap sikit shaking-shaking yang dekat dalam software ni. Dan yang keempat kita nak tengok adalah resolution video lah. So kebanyakan video sekarang ni dah boleh shoot 4K pun. Actually tak ada masalah sangat untuk kamera-kamera yang latest, yang mana dia dah support sampai 4K, dan ada kamera-kamera yang dah support sampai 8K pun video. Okey, yang kelima adalah frame rate. Bagi saya frame rate ni agak penting jugalah untuk kita punya flexibility untuk berkarya tu. Kalau kita beli kamera-kamera lama ada setakat 30 frame rate, kita nak buat slow mo pun tak boleh. So frame rate ni actually agak penting jugalah, kita nak dapatkan smoothness masa kita buat slow motion tu. Kemudian yang keenam adalah storage card lah kot. So yang keenam ni taklah begitu penting sebab kebanyakan kamera dia akan pakai SD card. Tapi ada juga kamera-kamera yang pakai XQD yang mana memory card tu agak mahal lah guys untuk dibeli. Dan yang ketujuh yang paling penting adalah port untuk headphone tadi yang saya beritahu. Kalau tak ada ni kita tak dapat nak monitor live audio yang masuk ke dalam kamera kita. So selepas kita dah shooting semua balik rumah, tengok audio yang kita shoot dalam phone, dalam kamera kita tu tak boleh pakai. So tak berguna lah guys, nak kena dubbing lah ataupun nak kena shoot balik, membuang masa dan merugikan masa kita. Okey, jom kita tengok satu-satu. Alright guys, so kalau bagi preference saya lah, kalau saya duduk kaji dan sebagainya, saya lebih minat Sony untuk kita buat video lah. Sebab Sony ni dia dah lama dah keluarkan teknologi untuk buat video, dan dia orang punya teknologi semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin bagus. But itu up kepada anda. Mungkin anda dah pernah ada lens Nikon ataupun Canon, so anda boleh je pilih kamera-kamera mana pun, tak ada masalah. Okey, jom kita tengok dekat bahagian ISO dulu. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian ISO ni, kalau maximum ISO ni tinggi, biasanya dia punya ISO capability ni agak tinggi lah. So kita semakin tinggi kita guna pun, dia masih lagi kurang noise dekat dalam kita punya video. So kalau kita tengok Z50, dia boleh boost ISO sampai 51200 dan maksimum boleh pergi sampai 204,800. Dan kalau A6400 ni maksimum 32,000 sahaja, kemudian boleh boost sampai 102,800. So kalau 32,000 ni standard untuk DSLR yang lama-lama pun boleh pergi ke sampai 32,000. Tapi A6400 ni mungkin dah agak latest, so dia dah okey sikit lah dari segi bab noise dekat dalam ISO ni. Dan untuk EOS RP dia boleh pergi sampai 40,000. Nikon Z5 boleh pergi 51,200. Untuk A6500 saya boleh pergi sampai 25,600. So ISO capability untuk Sony ni dia kurang sikit lah. Tapi ni adalah Sony yang crop body tau, pakai sensor APS-C. Kalau kita tengok Sony yang full frame, dia lebih kurang yang lain lah, 51,200. Ini pun A7 IV 51,200. A7S2, okay, S ni memang untuk sensitivity lah, so dia boleh pergi sampai 102,400. So A7S2 ni memang best lah kalau ISO, kalau nak pakai waktu malam kan, memang dia kurang sikit noise. Dan kalau kita A7S3 pun 102,400 juga. So kalau kita tengok Sony full frame memang sempoi lah dia punya ISO. Dan juga EOS R6. So kalau kata anda ada bajet yang banyak, anda boleh pilih yang high ISO performance ni, lagi best untuk kita shoot untuk low light lah. Tu kalau anda nak shoot banyak low light lah, malam ke ataupun tempat yang gelap, anda nak shoot environment yang pakai lilin saja ke,
So tak ada lampu kat situ, tapi lampu dia dicerahkan oleh lilin. So penting jugalah ISO yang tinggi ni supaya tak ada noise dekat kita punya video. Okey, kita tengok bab stabilizer pula. Stabilizer in body ni macam saya kata tadi agak penting jugalah kalau kita tak pakai gimbal. Tapi of course lah, stabilizer in body ni dia takkan boleh support kalau kita berlari ke, yang mana yang perlukan stabilizer yang agak heavy lah. So itu memang kena pakai gimbal lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini image stabilization node dengan SIPA image stabilization ni. So ni dia punya detail untuk stabilizer dia. Kalau Z50 tak ada detail, ni mungkin kena check spec yang dia sendirilah. So nanti kalau anda berminat dengan Z50, mungkin anda boleh check spec untuk stabilizer Z50 ni, tengok macam mana. ASIC 400 pun tak ada, EOS RP pun tak ada, SIPA image stabilization pun tak ada data. Ok, kalau kita tengok Z5, ASIC 500, Z6, tiga ni dia ada 5 axis image stabilization yang built in dekat dalam body. Banyak angle jugalah untuk dia stabilize kan footage kita tu. Dan kalau kita tengok dia boleh support sampai 5 stop shaking lah. Ni memang ok. Dan ini boleh support sampai 8 stop shaking. So lagi sempoi lah. Tapi dia work dengan lens based IS system. So nak kena pakai lens yang ada IS system lah, baru dia akan support sampai 8 stop. Dan yang belakang-belakang ni semua pakai 5 axis, kecuali yang Canon ni satu lagi dia perlu pakai dengan IS system. Dan untuk Canon dia boleh support sampai 8 stop. So yang lain-lain dia boleh support sampai 5 ataupun 5.5 stop shaking. So saya rasa itu pun dah cukup baik dah kalau kita nak handheld, sebab kita bukan Parkinson kan, kita perlukan sampai 8 stop shake reduction ni. Tapi 5.5 stop ni bagi saya dah agak membantu dah untuk kalau kita nak handheld kamera kita tu. Ok, next jom kita tengok resolution untuk kamera-kamera ni, resolution video lah. Ok, kalau kita tengok untuk Z50 ni support sehingga 4K 30 frame per second, dan dia boleh support 1080 sehingga 120 frame per second. So agak tinggi lah kalau kita nak buat slow motion dan sebagainya. Untuk Full HD memang cantik lah. Kemudian Sony A6400 pun sama je, 4K 30 frame per second sampai 1080 120 frame per second. Dan EOS RP pun, EOS RP kalau kita tengok, ok, EOS RP 4K dia support sampai 24 frame per second je, which is sangat-sangat basic, yang mana frame per second untuk 24 ni cuma digunakan dalam perfilman je. So kalau kita nak buat slow motion pun tak berapa cantik. Untuk 1080 support sampai 60 frame per second, means apabila kita shoot tu kita boleh slow motion kan dia 2 kali ganda aja daripada apa yang kita dah shoot tu. So agak limited sikit lah EOS RP dari segi kalau kita berminat nak buat banyak slow motion dalam video-video kita lah. Ok, kalau Z5 kita boleh shoot 4K 30 frame per second, dan 1080 pun boleh shoot sekadar 60 frame per second. So lebih kurang macam EOS RP, so agak limited sikit kalau kita nak buat slow motion lah. Ok, kalau kita Sony pula A6500 ni 4K sampai 30 frame per second, dan 1080 boleh pergi 120 frame per second. So ini better lah. Dan kalau Z6 pula kita boleh shoot 4K sampai 30 frame per second, 1080 kita boleh shoot sampai 120 frame per second. So better lah daripada Nikon Z5 tadi ni. Ok, untuk A7 III kalau anda nak shoot 4K boleh pergi sampai 30 frame per second, dan sama juga 1080 120 frame per second. So kebanyakan kamera dekat sini dah boleh support sampai 120 frame per second lah, yang mana apabila kita shoot kita boleh slow mo at least 4 kali ganda daripada pergerakan asal dia. So bagi saya dah agak best lah untuk kita buat contohnya video marketing yang mana kita nak kan slow mo, nak nampakkan mood dia tu, mood slow mo tu. So memang best lah kalau kita boleh shoot sampai 120 frame per second ni. Untuk R6 4K je pun dah boleh shoot 60 frame per second. So ini better, 4K je pun dah boleh pergi sampai 160 frame per second. So kalau anda memang buat video 4K tu pun anda boleh slowkan 2 kali ganda lah. Dan untuk 1080 masih lagi 120 frame per second. A7 IV 4K dia 60 frame per second. Of course lah, kamera mahal kan. So dia boleh support sampai 60 frame per second. Dan 1080, malangnya 1080 pun masih lagi support setakat 60 frame per second saja.
So A7 IV ni dia tak design untuk buat heavy lah untuk video. Ok, A7S2 4K dia boleh support sampai 30 frame per second, dan 1080 boleh shoot sampai 120 frame per second. Dan kalau kita ke Z7 4K 30 frame per second, 1080 120 frame per second. Kita tengok dua lagi yang last. Ok, kalau A7S3 ni 4K dia saja dia dah boleh support sampai 120 frame per second. Bayangkanlah 4K kita boleh slow mo kan 4 kali ganda, sama macam Full HD yang kita shoot tadi ni. Dan kalau kita tengok untuk 1080, banyak ni dia support macam-macam mode ada. 1080 dia boleh support sampai 120 frame per second. So 4K pun 120 frame per second, 1080 pun 120 frame per second. So memang sempoi lah guys. Low light dia pun sempoi, stabilizer dia pun ok. Untuk frame rate boleh support sampai 120 frame per second, dan untuk resolution boleh support sampai 4K 120 frame per second. So kalau kita tengok EOS R5 dia yang paling mahal, boleh support sampai 8K 30 frame per second, dan kita tengok 4K 120 frame per second, dan 1080 tak ada data kat sini. So kita tak tahu 1080 support ataupun tak sampai 120 frame per second. Tapi padulah yang ni yang paling padu, sebab dia ada sampai 8K, kemudian 4K dia support sampai 120 frame per second, dan saya rasa 1080 pun support sampai 120 frame per second. So guys, tapi yang paling kanan ni adalah yang paling mahal lah. So memang dia yang padu, tapi dia juga yang paling mahal, 3,899 USD untuk body saja. Ok, next jom kita tengok tentang storage type ataupun memory card yang kamera-kamera ni gunalah. Kebanyakan memang dia pakai SD, SDHC, SDIC kan. So kad-kad ni murah je dekat pasaran dan senang nak cari. Kecuali untuk Z6 ni dia pakai XQD, yang mana XQD ni agak mahal dan limited sikit nak cari dekat pasaran. Okay, kita tengok Z6 pakai XQD, Z7 masih lagi pakai XQD. So yang lain-lain masih ada SD lah. So TF ni pun agak mahal sikit lah, tapi dia ada option untuk SD kan. Kalau kata Z6 dengan Z7 ni dia tak ada pilihan, XQD je. XQD ni limited sikit kad dia dekat pasaran, jadi harga dia lebih mahal. So kalau anda nak ambil Z6 ataupun Z7 ni, anda kena pertimbangkan pula tentang memory card dia lah. So mungkin anda nak beli banyak-banyak macam anda beli memory card SD ni, mungkin agak susah dan agak mahal lah. Ok, last sekali apa yang kita perlu tengok adalah headphone port ni. Ok, dia ada microphone port, yang mana semua kamera boleh katakan ada microphone port, tak ada masalah. Tapi tak semua kamera ada headphone port. Headphone port ni kita nak monitor audio yang masuk tu secara real time tau. Kalau kita tak dapat monitor secara real time, takut nanti bila dah balik ke rumah, tengok-tengok ada masalah dengan audio kita. Ok, untuk headphone port Z50 tak ada, A6400 pun tak ada, kemudian Sony A6500 pun tak ada headphone port. Ok, yang lain-lain ada. So kalau anda nak beli antara tiga jenis kamera ni, Z50, A6400 dan juga A6500, anda kena consider lah yang anda tak boleh dengar audio secara live daripada kamera. Mungkin anda terpaksa pakai recording device, yang mana anda cucuk mic yang dekat situ, kemudian daripada situ baru cucuk masuk ke kamera, dan dekat situ juga dia ada output untuk ke headphone. So kita boleh dengar live lah daripada situ. Tapi kita terpaksa consider satu benda lagi, external punya item yang kita kena beli untuk kita nak support headphone live monitor ni. So guys, itulah saja saya rasa kamera yang saya boleh suggestkan kepada anda. Kalau DSLR yang jenis lama-lama, yang keluaran-keluaran lama, saya dah tak berapa suggest. Dan DSLR yang baru ni pun saya tak berapa suggest sebab dia berat. Nanti apabila kita nak shoot, kita nak pakai, nak tukar lens, tambah lagi lens, mungkin lens tu akan jadi lagi berat. Nak letak atas gimbal pula, gimbal tu kena beli gimbal yang besar dan mahal. So tak berbaloi lah guys. Jadi untuk video, tambah-tambah video komersial, video marketing dan sebagainya, better kita cari kamera mirrorless lah, lebih senang. Dan kalau anda tak ada bajet untuk beli kamera yang paling murah yang saya tunjukkan tadi pun, Z50, mungkin anda boleh gunakan kamera phone anda sahaja dulu buat masa sekarang. Sebab kamera phone pada masa sekarang ni pun dah pack dengan macam-macam teknologi dah. Ada stabilizer, boleh shoot sampai 4K, boleh buat slow mo. So actually phone kita pun dah cukup-cukup padu untuk kita buat
dia beza dia, kita mungkin tak boleh nak buat bokeh original yang cantik lah kan, macam mana kamera DSLR ataupun mirrorless boleh buat. Itu sahaja kekurangan dia, tapi yang lain dia dah sangat-sangat sempoi, sangat-sangat pack dengan teknologi. Bagi saya kamera phone pun untuk buat video dah sangat-sangat bagus lah sekarang ni. Cuma mungkin kita nak kena invest untuk beli satu aplikasi kat dalam phone kita tu, untuk kita gunakan features-features pro untuk kita record video ni, supaya nampak lah lebih profesional sikit video daripada kamera phone kita. So guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau anda ada apa-apa pendapat, komen dan cadangan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa subscribe guys, subscribe itu percuma saja. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.